warahmatullahi wabarakatuh. Di atas kuasa Allah, pelbagai kejadian yang menakjubkan telah dihasilkan di dunia ini. Kesempurnaan di dalam setiap kejadiannya walaupun sekecil-kecil perkara memberikan kesan serta menyempurnakan alam ini. Penciptaan alam ini telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis bertujuan untuk memberikan kebenaran serta kebesaran tentang Allah SWT. Begitu jugalah dengan penciptaan astronomi. Astronomi merupakan satu ilmu yang berkaitan dengan cakrawala. Ia merangkumi ilmu berkaitan dengan matahari, planet serta bulan dan sebagainya. Secara ringkasnya, astronomi merupakan satu ilmu yang berkaitan dengan ruang angkasa. Pada masa kini, terdapat pelbagai kajian mengenai astronomi. Walau bagaimanapun, sebelum wujudnya kajian yang dihasilkan oleh manusia, Al-Quran serta hadis telah dahulu menyatakan tentang ilmu yang berkaitan dengan angkasa. Sebelum manusia mengenali angkasa, Al-Quran telah dahulu menyatakan mengenai matahari, bulan, planet dan sebagainya. Bahkan proses pergerakannya. Pelbagai ayat serta hadis dalam Al-Quran menyatakan mengenai ilmu ini. Perkataan astronomi dalam bahasa Arab disebut al-ilm al-falak atau al-ilm al-falak al-tabi'i yang berarti ilmu fenomena astronomi. Perkataan al-falak berarti perjalanan bintang atau pergerakan bintang. Oleh itu, ilmu falak atau astronomi ialah satu bidang ilmu tentang perjalanan, pergerakan dan agian bintang dan cakrawala atau planet-planet lainnya. Dalam Al-Quran, perkataan falak diulang sebanyak 2 kali sahaja. Perkataan falak yang pertama berkaitan dengan setiap suatu ciptaan Allah itu beredar pada tempat alam falak yang sentiasa memuji Allah SWT. Perkara ini dinyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Falak yang kedua pula terdapat dalam surah Yasin ayat 40 berkaitan dengan matahari tidak dapat mengejar bulan dan malam tidak dapat mendahului siang. Terdapat beberapa fakta yang mengaitkan antara astronomi dengan ayat Al-Quran, iaitu fenomena gerhana matahari, blazar adalah bintang yang menembus serta matahari dan bulan beredar mengikut perhitungan. Ayat Al-Quran ini dikaitkan dengan kejadian fenomena gerhana matahari. Ilmuwan falak telah mengemukakan bahawa ketika bulan terletak di antara matahari dan bumi dalam satu garisan yang sama, bayang-bayang yang muncul akan memancang terus sampai ke permukaan bumi dalam bentuk terucut. Hal ini mengakibatkan munculnya bintik hitam luas di atas permukaan bumi ketika berlaku gerhana matahari penuh. Apabila kedudukan bulan sangat jauh jaraknya dari bumi, maka titik hitam tersebut tidak sampai ke bumi dan peristiwa ini dikenali sebagai gerhana separa penuh. Bintang yang menembus dapat dikaitkan dengan komet yang melintasi ruang udara bumi. Komet merupakan objek yang wujud dalam sistem solar yang mengelilingi matahari. Oleh kerana komet-komet ini bercahaya seperti bintang menembusi ruang angkasa, maka sebahagian ulama mengaitkan dengan bintang yang menembus. Menurut penemuan sains moden, ayat Al-Quran ini membuktikan bahawa matahari dan bulan mempunyai mekanisme yang tepat dan terukur dari segi suhu, isi padu dan jarak. Jikalau ukuran matahari terlebih atau terkurang sedikit jaraknya dengan bumi, pasti kita semua terbakar atau membeku. Begitu juga dengan bulan, ia akan mempengaruhi pasang dan surutnya air laut pada permukaan. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Ayat ini telah mendedahkan mengenai proses pengembangan alam semesta. Fakta juga telah dibuktikan melalui data dari pemerhatian yang dilakukan pada tahun 1929. Seorang ahli astronomi dari Amerika iaitu Edwin Hubble telah menjalankan pemerhatian di langit menggunakan teleskop dan beliau mendapati bahawa bintang dan galaksi masing-masing bergerak menjauhi antara satu sama lain. Sebuah alam semesta di mana semua benda yang terdapat di dalamnya secara konstan bergerak menjauhi sesama mereka jelas sekali menggambarkan proses pengembangan alam semesta ini. Demikianlah, Al-Quran telah mendedahkan mengenai proses ini di mana hal ini masih lagi belum diketahui oleh manusia. Inilah salah satu tanda kekuasaan Allah SWT sebagai pencipta alam semesta ini. Dan kesimpulannya, sebagai seorang Islam dan juga sebagai seorang pelajar, seharusnya kita mendalami dan mempelajari ilmu sains astronomi ini
khususnya bagi golongan muda agar kita dapat menafsirkan dan meneruskan legasi tokoh dan ahli falak Islam bagi lebih mendalami ilmu agama yang satu ini. Al-Quran mengajar untuk mengetahui dan memahami nilai melalui penelitian dan pengamatan terhadap fenomena alam semesta yang penuh dengan segala rahsia dan keajaiban yang membawa manusia menyedari keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sebanyak mengajar kita sebagai hamba Allah untuk bersyukur terhadap kurniaannya. InsyaAllah kita dapat mendekatkan diri dengannya dengan cara mendalami ilmu dan kurniaan yang Allah berikan.